Oh, lama dengar lah pula. Okay, mesti adik dekat rumah tu kan. Adik, jangan jerit. Alright, so this one is x square minus 5x is greater or equal than negative 6. Okay, so macam saya kata, you all kena structure, jadikan dia dalam bentuk form of the quadratic, which is ax square plus bx plus c. Okay, so from this one, from this question is, so you kena structure yang ini, jadikan dia as a x square minus 5x. Okay, this one is minus 6, betul? Soalan dia negative 6 kat sini. Okay, negative 6. So once bila you move to another side, negative 6, you move to another side, sini dia jadi apa? Plus 6. Okay, so greater ni sama, turunkan je, greater than 0. Okay, jadikan maknanya dekat sebelah ni kosong. So you jadikan dia ax square. So a ni what is a? A is a coefficient. Maknanya value depan x ni. So kalau kat sini, kalau dia tak tulis apa-apa, the value is 1 lah maksud dia. Alright, so macam ni. Ni bx. So the b, what is b? B is 5 lah kat sini. Okay, what is c? C is 6. Alright, so what is a? A is 1. Kalau dia tulis tak nampak, you all jangan cakap dia 0. Okay, sebenarnya dia adalah 1. Okay, kalau 0 dia dah jadi kosong lah dekat situ. Okay, so you dah bentukkan dia jadi x square minus 5x plus 6. Okay, so from here, okay, you dah structure this one. So the next point you kena buat apa? You all kena factorize. So factorize. Okay, factorize kan ni maknanya akan ada dua bracket. Okay, so macam yang saya ajar lepas lah, you all, hopefully you all dah tahu kan macam mana nak gunakan, macam mana nak guna calculator ke ataupun manual yang saya kata you all boleh tarik macam ni kan. Right, so kat sini x square, alamak kenapa sini 6, sini negative 5x macam tu. Okay, so once you factorize kan, bila you factorize kan kat sini, alright, so x minus 3. Okay, saya terus tulis jawapan dia. X minus 3. Yang ni x minus 2. X minus 2. Oh, sorry, plus. Sebab saya gunakan tab. So dia kat betul sikit. So x minus 3, x minus 2. Then once bila you dah structure jadi benda ni, okay, first you structure, the second one you factorize. Okay, so bila you dah factorize, you kena cari apa? You kena cari what is it? Critical point. Okay, critical point. Yes. Critical point. Okay, macam mana kita nak cari critical point? Kita ambil yang ni dulu. X minus 3, kita equal to 0. And the second one, x minus 2 is equal to 0. So this one, kita nak x, okay, x is equal to 3. So kenapa 3? Because of negative. When negative 3, once we move to another side, dia jadi positive. Kalau positive, dia jadi negative. This one, okay, this one is x is equal to 2. So you all ada critical point, you ada x sama dengan 3, x sama dengan 2. Alright? So, bila you dah ada critical point, macam saya kata, you all kena buat kotak. Kena buat kotak lah macam ni, test point semua ni, okay? So, kita buat kat bawah, Plus, alright. Okay, so dekat sini kita test point. The second box ni kita masukkan yang ini, x minus 3, kita nak test ni. X minus 3, and this one is x minus 2. So ada satu lagi kat bawah ni apa? Conclusion kan? Mana ada conclusion? Alamak. Okay. Alright, so okay, sekarang ni kita nak masukkan critical point dekat sini. Okay, critical point you ada 2. Okay, you ada x sama dengan 3. So saya akan buat kotak lagi kat sini. Inilah. Okay, so x sama dengan 3 ni saya letak dekat atas ni. Dan 3 kat sini. Sorry. Okay, you nampak tak kat sini? Okay,
you tengok cara susunan, okay, sini 3, 2. Sini salah lah. Sebenarnya you kena susun, dia akan start daripada kiri, sini 2, sini 3. Walaupun dekat sini nampak, sini 3, sini 2. So, maknanya you kena susun dia kat sini 2. Okay, dia akan start dengan nombor 2 dulu kan. 2. Masuk kat sini 3. Okay, so you kena ni lah sebab kita nak ambil nilai tu nanti. Kita nak ambil nilai dia. Alright. So, dekat sini 2, 3 nampak disusun. Sini 2, sini 3. Okay. So, okay. So, sini dia ambil X is less or equal than 2. Okay, sebabkan 2 kan saya kata dia semakin menghampiri ke negatif, ke sebelah sana, dia semakin kecil. So, dia akan jadi, aggregative dia akan jadi X less or equal than 2. Okay, kelas. Kita tengok kenapa saya ambil dekat sini. Okay, tak apa dulu. Saya buat dulu. Ni 2 dengan 3. So 2 maknanya X berada di tengah. Okay, 2 berada di sini, 3 berada di sini. Ni less, ini less. Okay, this one 3. 3 ni dia akan terus ke mana? Positive infinity, betul? Okay, so maksud dia nilai X yang dia nak jadi. Maksudnya X ni dia boleh jadi lepas 3 lah, 4, 5, 6, 7 kan. So maknanya X ni is greater than 3. Okay, alright. So kelas, you tengok you autography. Kenapa saya ambil ni, kenapa saya tak jadikan dia X less than 2? Kenapa saya jadikan dia X less or equal than 2? Okay, kita back to question. Kita tengok soalan ni balik. Soalan ni apa? X kuasa 2 tolak 5X lebih besar atau sama dengan negatif 6. Nampak tak dekat sini first? Lebih besar atau sama dengan. Okay, so kita kena follow. Kalau sini ada lebih besar atau sama dengan, so maknanya dekat sini pun dia akan jadi lebih besar atau sama dengan. Sini pun lebih besar. Okay, maknanya sama dengan lah. Maksud saya, dia perlu ada nilai kat bawah ni. Yang 2 ni macam ni. Macam ni kan. Alright. So kalau you tengok soalan dekat atas, refer nampak? X, this one is lebih kecil. So that's why, okay, saya ambil sini X lebih kecil. Okay, nampak tak? Nampak ni? Ni lebih kecil. So kat sini nilai dia, that's why dia lebih kecil. Dia tak ada yang sama dengan tu tak ada. Faham? Okay, right. Beza dengan soalan nombor 2, okay, dia ada sama dengan kat sini. Lebih besar atau sama dengan. That's why kita dekat dalam ni pun kita kena consider lebih besar. Apa ni? Yang sama dengan tu lah. Okay, ni saya letakkan sama dengan ni. Nanti you tanya macam mana nak tentukan benda tu. Okay, kena tengok pada soalan. Alright. Saya ada satu, okay, test point betul kat sini. Alright. So, kalau anda perhatikan X lebih kecil atau sama dengan 2. So maksudnya 2 ni sama dengan lah. Dia termasuk sama dengan. So kita boleh ambil 2 kat sini. Okay. So dekat sini 2 lebih kecil daripada X. Okay, X lebih kecil daripada 3. So kita ambil kosong. Okay. So ni X lebih kecil atau sama dengan 3. So sini ambil 3. Okay, baru kita test. 2. This one, you ganti masuk nilai X ini. Nilai X ni dengan 2. 2 tolak 3 jadi apa? Negatif 1, betul. So negatif 1, kita tak nak tulis 1. Sebab kita nak just dia punya simbol ni negatif. Okay, tulis negatif. Okay. So, masuk sini pula. Kosong. Kosong tolak 3 pun negatif. Okay. Sini 3. 3 tolak 3. Nampak? 3 tolak 3 kita tak tahu berapa kan? Alamak, 3 tolak 3 kita nak jadikan berapa? Okay, so untuk mudahkan you dekat sini, kalau you rasa 3 tolak 3 jadi kosong, positif ke negatif? Okay, tak apa. So, kita padam, nampak you kena try and error benda ni. Okay, you letaklah 4. You letak 4. So, 4 tolak 3 jadi berapa? 1 kan? So, jadi 1, nilai dia positif. Okay, yang ini pula. Kita ambil 2 dekat sini, betul? 2 tolak 2 jadi kosong. Alamak. 2 tolak 2 kosong. Kosong is positif atau negatif? Tak apa. Kalau you macam pening-pening, you terus tukar. X lebih besar, lebih kecil kan? X lebih kecil atau sama dengan 2, betul? So you ambil lah nilai lebih kecil sebelum 2 berapa? 1 kan? Kita ambil 1. Nilai 1. So 1 tolak 3 negatif juga, betul tak? Yang first ni. 1 tolak 3 jadi negatif. Alright, so ni 1 tolak 2 pun negatif.
So, 0 tolak 2 pun negatif. 4 tolak 2 positif. Okay, so is it true? Sekejap kita ikhlas sikit. Negatif, positif. X tolak 2, sorry kelas, ya Allah, saya tak perasan. 2, 3, kenapa saya letak kosong dekat sini? Betul tak? Saya yang silap, saya tak perasan. Okay, tak, saya pandang balik, sorry. Sini bukan kosong, dek. Okay, maknanya antara 2 dengan 3. 2 dengan 3 mana boleh jadi kosong? Okay, alright, tak apa. So, antara 2 dengan 3, kita ambil, kalau dekat dalam contoh jawapan ni, okay, contoh solution dia ambil 2.5. Okay, so dia ambil 2.5 dekat sini. So, kita ambil 2.5. Sebab saya terlupa. Saya tak perasan 2 dengan 3. Okey, dalam kepala tu macam ni, negatif 2 di 3. Okey, so 2 dan 3, antara 2 dengan 3 dah tak ada nombor lagi kan? Betul, 2, 3. So, sebelah-sebelah. So, kita point as a point lah kat sini. Okay, 2.5. Okey, kita balik semula. Kita tengok balik. Okey, kita tengok balik. So, 2.5. Okey, 2.5 tolak 3. Okay, so dia akan jadi negatif 0.5. So, still negatif. Alright. Okay, so dekat sini 2.5 tolak 2. 2.5 tolak 2 jadi berapa? Positif kan? 2.5 tolak 2. Cuba you all tekan calculator. 2.5 minus 2 is 0.5. So, positif. Okay. Alright, so ni tadi ni correction dekat sini. Okay, so kita letak 2.5. Antara 2 dengan 3 tak ada nombor dah, melainkan nombor-nombor perpuluhan. Alright, dia ada 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, okay, sampai 2.9. Alright. So, conclusion is negative, negative, positive, negatif, positif, negatif, positif, positif, positif. Alright. So, you nampak kat sini. Sini positif, sini negatif, sini positif. You nak ambil yang mana satu? You all nak ambil yang mana? Positif ke negatif? Macam mana kita nak tentukan dia positif ke negatif? Kalau tengok dekat sini, choose the positive sign because the inequalities is greater or equal than 0. Kat mana ada nampak ni? Greater or equal than 0 ni, sir? Dekat soalan ni nampak. Greater or equal than. Greater or equal than. Alright, so bila dia lebih besar, dia akan terus arah kanan. Arah kanan ni menuju ke positive infinity. Instead of kalau lebih kecil atau sama dengan dia mengarah ke kiri, negative infinity. Okay, so that's why we choose positive and positive. Okay. So apa yang diperlukan? Kita perlukan number 1 is inequalities notation lah. Inequality notation. Mana nak dapat inequality notation ni? Dua. Okay, you ambil positif kat sini, betul? So, ambil lah yang dekat atas ni. Ni kan inequalities ni. Dah ada simbol dalam inequalities ni. So, ambil lah. Okay, X. Okay, cara nak tulis dia, nampak? Positif dekat sini, positif dekat sini. Tengah-tengah kita tak boleh ambil. Kenapa? Sebab dia soalan dia lebih besar atau sama dengan. So, dia cara tulis dia kalau you tengok dia akan jadi macam ni lah. X less or equal than 2 or atau yang ni lah. Okay, X greater or equal than 3. Okay, X less or equal than 2 ni dengan yang ini. Okay, ambil yang ni. Kalau negatif yang ni, ambil yang atas ni sahajalah. Alright, so inequalities notation. So yang kedua, interval notation. Right, interval notation, kita ada dua juga kan? Okay, nampak? Kita ada yang ini, macam yang ini. Apa itu interval? Interval tu yang kita nak buat open bracket ke, close bracket ke. Okay, bila kita tengok, dekat sini X lebih kecil atau sama dengan 2, so dia mengarah ke mana? Dia mengarah ke kiri. Dia kata dia mengarah ke kiri, dia semakin hampir ke negative infinity. Alright, so dia akan start dengan negative infinity, 2. 2 ni termasuk tak? Termasuk sebab dia nampak less or equal than, so termasuk. Negative infinity kenapa tak termasuk? Sebab memang tak boleh. Sebab kita tak tahu negative infinity nombor berapa, sejuta, negatif 1 bilion, negatif 1 trilion, kita tak tahu. Dan kita letak dia open bracket. So negative infinity ni. So or kalau you all ingat,
masa belajar set dulu, tak sure lah saya you belajar ke tidak, yang kita ada and, kita ada ataupun simbol macam ni and, ada U ataupun simbol V terbalik macam ni kan. This one is and, this one is or, right? So maknanya ni atau ni. So bila kita nak combinekan dia dalam bentuk, kita letak U dekat tengah-tengah ni. Alright. So next dia akan start dengan 3. Nampak? Dia akan mengarah ke arah positive infinity. So maknanya dia akan bermula dengan 3 dan berakhir dengan positive infinity. Macam ni, dia akan start from negative infinity and dia akan sampai 2. So you akan jangan salah letak kedudukan dia. Okay. So yang ini 3. So 3 ni termasuk kan? So dia open bracket. So 3 sampai positive infinity. So kalau kita tak tulis positif pun tak apa. Sebab positif kalau kita tak tulis, kalau saya just tulis macam ni infinity, so maksud dia kat sini dia positif infinity. Kita takkan assume dia negatif. Kalau negatif memang kita kena tulis negatif. Alright. So dekat sini you all jangan salah tulis. Okay. Maksudnya kat sini jangan 2 negative infinity. Okay. So kalau memang macam ni memang menempah lah, memang salah lah. Jangan tempah kesalahan tu. Alright. So cara tulis yang betul, you all tengok keadaan dia. Okay. So kalau dia ni X lebih kecil, dia mengarah ke sini. So bermula dengan negative infinity. Yang ni X greater. So dia akan bermula dengan value, dengan nilai, dan dia akan berakhir dengan positive. Dia akan berakhir dengan infinity. Right? Masih okey. Okey tak masih? Masih saya. Okay kelas. So kita tahu apa lagi? Real number line. Okay. The third one is real number line. Number line. So number line, tarik je lah dulu. Okay. Sekarang kita ada 2. Dia ada 3 betul? So dua-dua ni termasuk. Bulat hitam dulu. Bulatkan dulu. Okay. So dia ke mana? Oh yang ini dia ke kiri. Dia ke mana? Negative infinity. Yang ini dia ke kanan. Dia positive infinity. Dah habis. Itu je number line. Tengok. Tu. Kan? Ni or. Ini interval notation or juga this one is number line. Tulisan dulu lah. Ada kelas tak apa. You all print screen, screenshot ke apa ke kan. So nanti you all boleh tengok balik. Okay. So bila guna tab tulisan tu ada control dia boleh. Dan kelas. Okay. So kita pergi ke next. Ada soalan tak untuk ni? Ada apa soalan tak kelas? Tak ada. Tak ada Okay, saya teruskan ya. Alright. So kita pergi ke next page. Okay. Hari tu kita dah belajar macam saya kata kita ada linear, lepas tu kita ada quadratic, lepas tu kita ada rational. Okay. Ada rational. So nanti latihan-latihan ni you all boleh buat lah. Okay. Saya ada bagikan nota. So latihan-latihan ni you all boleh try buat dekat rumah. Okay. So now is macam ni. Macam saya kata this one. Ni tadi quadratic lah. Quadratic. Kenapa macam quadratic? Sebab kat sini you tengok soalan ni. X kuasa 2. Kat sini you tengok X kuasa 2. Okay. So macam yang ini. Macam mana kita nak kata dia rational. Nampak ni rational inequalities. Rational inequalities. Tengok soalan ni. Dia dalam bentuk apa? Ratio. X plus 1 per X minus 5. Okay. Kat situ you dah nampak. Boleh nampak lah. Okay. So, saya salin soalan dia.
X plus 1 per X minus 5 less or equal than 0. Nampak kat sini juga dah bagi tahu lebih kecil atau sama dengan. Maknanya bila lebih kecil atau sama dengan, you dah tahu kat sini dia ambil, kat sini dia memang akan ada tanda sama dengan. Okay. Tak apa, kita tengok dulu macam mana. Okay. So kat sini negatif. Okay, kita buat. You all kena faham konsep rational. Konsep rational dia ada, kalau dalam bentuk equation dia ataupun form dia macam ni kan, 1 over X. Okay, so 1 over X. So this one dia ada syarat untuk rational punya rational function. Rational function kita panggil. Okay, 1 over X, which is X ni tak boleh sama dengan kosong. You ingat tak lagi mesti belajar kan? So kenapa? Okay, 1 over X because of, kalau you tengok graph rational function, okay, graph dia berbentuk macam ni. Sorry, dia sepatutnya dia semakin sepatutnya kan dia tak boleh rapat tau, dia tak boleh sentuh, dia semakin menghampiri, dia approach tu, dia takkan sampai kosong. okay. So maksudnya X ni tak boleh jadi kosong. Contoh katakan you all letak 1 per 1, you akan dapat berapa? 1, betul? Kalau you letak 1 per 2, you akan dapat berapa? 0.5, betul? Kalau you letak 1 per 0, you dapat apa? Cuba tekan kalkulator. 1 per 0, you all dapat berapa? Error. So dia tulis apa? Mad error kan? Mad error is infinity lah. So mad error maknanya that's why kita tak boleh letak 1 per 0. Kosong kat bawah ni tak boleh. Sebab nanti dia tak boleh baca benda tu. Alright? That's why ini syarat dia. Macam apa kat rumah lah mak kata, okay, kau boleh makan salihin, makan macam ni. Okay, contoh awak ada allergy kan? Ada allergy. Salihin boleh makan nasi dengan ikan. Tak boleh makan ayam. Kalau tak boleh makan ayam, dia akan allergy. So dia ada syarat lah kat situ. So kita jangan langgar syarat tu. Once salihin pun makan ayam, allergic lah, satu badan jadi merah. Okay, macam ni lah. The syarat is 1 over X. X not equal to 0. Kenapa jadi? Kalau kita melawan juga syaratnya, dia akan jadi infinity lah. You takkan jumpa jawapan. Tak boleh jadi. Alright? Okay, so macam mana you nak tentukan? Okay, this one is kita panggil numerator. Okay, numerator yang atas. Kita panggil apa? Kalau dalam sekolah dulu, atas bawah lah. So this one is numerator. This one is denominator. Sebenarnya kan you boleh cari je dekat dalam Google, YouTube semua ada numerator, denominator. So X plus 1 and X taulah 5. Okay, so untuk yang keadaan dekat atas, kalau dia dapat soalan X plus 1 ni, X plus 1, okay, you kena jadikan dia sama dengan kosong. Okay, dia boleh jadi kosong. Okay, yang atas numerator dia boleh jadi kosong, tapi okay. So kalau okay, tapi yang bawah ni sekejap ya. 1. Tapi yang bawah ni X tolak 5, dia tak boleh you pangkah kosong, nampak? Dia slash dekat sama dengan X tolak 5 tak boleh jadi kosong. X tambah 1 boleh jadi kosong. Numerator boleh jadi kosong. X tolak 5 tak boleh jadi kosong. So numerator X sama dengan negatif 1. Okay, so kalau yang ni X tak sama dengan negatif, sini negatif kan, so pindah sini jadi positif, jadi 5. Okay, maksudnya ini critical point yang you nak cari. Ni apa? Ni dua benda Allah ni, macam mana yang you buat tadi quadratic, you cari critical point guna factorize kan. Yang ini you cari critical point gunakan method yang ni. So this one is you punya critical point. Okay, so yang atas numerator X plus 1 equal to 0. So X equal to negative 1, dia boleh jadi negative 1. Yang bawah ni, syarat ni, kita apply syarat ni. Ni, syarat ni kita apply dekat sini. X tolak 5 tak boleh jadi kosong. So X tak boleh jadi berapa? X tak boleh jadi 5 lah. X tak boleh jadi 5. Kenapa? Kalau X ni jadi 5, okay, kenapa cuba ni masukkan X ni jadi 5 kat sini? Ni 5 tolak 5 jadi berapa? Kosong kan? So maknanya atas bahagi kosong, bad error lah. Sebab tu X tak boleh jadi 5 kat sini.
Kalau you tengok secara mata kasar pun, X tolak 5, oh, apakah yang menyebabkan pembawah ni jadi kosong? Bila X ni jadi 5, 5 tolak 5 jadi kosong. Oh, jadi X tak boleh jadi 5 lah. Right, tapi secara kira-kira dia macam ni, bentuk kira-kira dia. Okay. Okay. Okay, kelas lepas tu apa dia buat ni? Okay. So, you all kena buat kotak lah. Okay, you all kena buat kotak. Alright. Apa sih? One more. Right, you all dah buat cerita cantik kat rumah tau. Sini, test point. Kat sini mana? Ambil ni lah, X tambah 1. Okay. X tambah 1. Yang kedua, X tolak 5. X tolak 5. Bawah ni conclusion. Garis, okay. Okay, so kita ada 2 critical point. 1. Okay, kita ada 1 dekat sini, negatif 1. So, tulis negatif 1 dulu. Satu lagi 5 kat sini, betul? Right. Negatif 1, 5. Okay, so dekat sini kita kena ni bahagian inequalities dia lah. Okay, level of inequalities. Negatif 1 macam saya kata, dia semakin ke kiri, semakin ke negatif infinity. So, negatif 1, kalau you tengok dekat sini, negatif 1 dia sama dengan kan? Dia sama dengan, maksud dia sama dengan X tu boleh jadi negatif 1. X tu boleh jadi negatif 1. Okay, so dekat sini you akan tulis X dulu, X, okay, less or equal than negatif 1. Kenapa dia less or equal than? Sebab dia boleh jadi negatif 1. Okay? Sebab dia boleh jadi negatif 1 dan ke bawah. Dia boleh jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Alright. So this one, antara negatif 1 dengan 5, so kedudukan X dekat tengah lah. Okay, X. So negatif 1 ni, dia boleh jadi kan? So dia boleh jadi, so dia termasuk lah kat sini. Tapi yang 5 ni, so ni negatif 1 Yang 5 ni, dia boleh jadi 5 tak? Tak boleh kan? Kenapa dia tak boleh jadi 5? Sebab dia dah kat sini. X tak boleh jadi 5. X cannot be 5. So, kalau bila tak boleh jadi 5, so kat sini termasuk ke tak termasuk? Tak termasuk 5. Nampak? Sebab tu dekat sini dia tak ada line bawah ni. Jangan ada line dekat bawah. Kelas, you kena tengok. Kat sini syarat dia X is not equal to 5. Dan dekat sini memang you tulis 5. Tapi kat sini dia nak bagi tahu, oh, ini X ni dia termasuk negatif 1. Tapi dia tak termasuk 5. Maksud dia, okay, dia boleh jadi apa? X ni boleh jadi apa? X ni boleh jadi apa? Negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan 4 sahaja. Okay? Tak termasuk 5. Alright? So, kenapa macam mana you tahu tak masuk 5? Kat sini lah. This one tak boleh masuk 5. So, you jangan masukkan kat sini. Okay, so this one. X tu, dia akan ke arah kanan, betul? So, X tu dia akan jadi lebih besar. X lebih besar. Alamak, termasuk ke tak termasuk? Tak termasuk lah. Sebab kat sini 5. Tak boleh masuk 5. So, X greater than 5. You akan tengok betul-betul kat sini. Bila you nak tentukan. Okay. So, go through balik. Oh, ni tak termasuk 5. Kenapa tak termasuk 5? Sebab kat sini tak boleh masuk. Kat sini tak boleh masuk 5. Okay. Haram kat sini. Haram. Alright. So, tak boleh. So, jangan masuk 5. Okay. Alright. So, kita kena test point lah. You dapat ni. You kena test point you. Okay. Test point kat sini dia lebih kecil daripada negatif 1 dan dia termasuk negatif 1 kan. So dia termasuk negatif 1. Kalau kita nak ambil negatif 1 boleh. Tapi kat sini nanti negatif 1 tambah 1 dia jadi kosong. You tak tahu nak letak negatif ke positif macam saya kata tadi kan. So you nak mudah you ambil lah negatif 2. Okay. Negatif 2. Dia semakin kecil tau. X ni semakin kecil daripada negatif 1.
Okay, dia arah kiri, right? So, you ambil negatif 2. Kenapa ambil negatif 2, sir? Sebab kalau you ambil negatif 1, boleh. Sebab dia termasuk negatif 1, you consider boleh. Tapi dekat sini nanti, dekat sini, you akan masuk negatif 1 tambah 1. Jadi apa? Jadi kosong kan? So, mak, you nak tahu positif ke pun negatif. So, you tak tahu kan? Alright, so kita ambil value yang ni. Okay, antara negatif 1 hingga 5, negatif 1 hingga 5, kita boleh ambil nilai berapa? Negatif 1, 5, so ambil kosong lah, lebih mudah kan? Okay, kena check betul-betul lah macam saya tadi saya silap. Jadi negatif 1 sampai 5 ada kosong dekat tengah dia kan macam ni. Nampak ni? Ada kosong. So, kita boleh ambil kosong. X greater than 5. Kita boleh ambil 5 tak kat sini? Oh. Tak boleh. Alright? Sebab apa? Sebab dia tak termasuk 5. So kita kena ambil dan bermulakan dengan nombor 6. Alright? So negatif 2 kita try masuk. Tolak 2 tambah 1. Negatif 2 tambah 1 jadi negatif. Okay? Kosong tambah 1 jadi positif. Jadi 1 lah. 6 tambah 1 jadi positif. 6 tambah 1 jadi 7 kan. 7 is a positive. So the second one, negatif 2. Negatif 2 masukkan kat dalam ni. Negatif 2 masukkan dengan X. Tolak 5 berapa? Negatif 2 tolak negatif 5 is negatif 7. So negatif. Jangan tulis negatif 7. 7 tak perlu tulis. Just sign the symbol je. This one 0. Okay, 0 minus 5. 0 minus 5 is become negative 5, isn't it? So you just tulis negative. And then this one 6. 6 minus 5. 6 tolak 5 jadi berapa? Positif 1, betul? 1. So positif kat sini. So the conclusion is you conclude lah. Okay. Negatif, negatif, positif. Negatif, positif, negatif. Positif, positif, positif. Ni sama kat atas ni. Macam kat atas ni. Nampak? Positif, negatif, positif. Betul? Tapi, you kena tengok. Sekarang ni you nak pilih yang mana? You nak pilih yang positif ke negatif? Macam mana you nak tentukan you nak pilih yang mana? Positif ke negatif? Okay, so tengok pada soalan balik. Soalan dia tulis apa? Lebih kecil ke lebih besar? Lebih kecil kan? Ni lebih kecil atau sama dengan, maknanya dia mengarah ke kiri. So you kena ambil negatif ke positif? Kita ambil negatif kat sini guys. Okay, kenapa? Choose the negative sign because the inequality is less or equal than 0. Okay? Alright. So kita tulislah dia nak apa, dia nak 3 benda Allah tu. Inequality. One is inequalities. Notation. Second one is interval notation. Number 3 is a real number. Okay. Mana kita nak dapat inequality notation ni? Okay, sekarang ni negatif kat sini betul. Kita ambil lain kat atas ni. Ni. Sekejap ya. Ni. Ambil lah yang ni. Inequalities ni. Inequality standard. Tulislah. Negatif 1 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil daripada 5. Tak termasuk ke sir? Jangan tanya saya lagi. Saya dah explain. Maksud tengok balik. Sebab 5 syarat dia apa? Tak boleh sama dengan 5. Tak boleh. Right. Okay, interval notation. Okay. Ni nampak tak? Ni close. Nampak? Dia termasuk betul? Sebab dah termasuk. Dia close. Negatif 1, ni 5. 5 ni termasuk tak termasuk? Tak termasuk. Cengkung lah macam tu. Alright? Cembung. Okay. So, real number. Tarik jalan lain. Tarik. Bagaimana? Negatif 1 dekat sini. Kiri. Negatif 5 dekat kanan. So, yang ni negatif 1 termasuk. Buatlah bulat hitam. Yang mana bulat? Okay. 5 ni buat bulat putih. Tak termasuk kan? Tarik lah. Jumpakan dia orang benda dua ni. Inilah jawapan dia. Negatif 1, 5. Kali boleh tengok. Sama negatif 1, 5. Dia ambil kat mana ni? Inequality notation ni dapat dekat mana? Ni dekat atas ni yang you dah buat. You dah tolong buat untuk awal-awal supaya you tak pening nanti kan. Kena buat lah. Apa yang saya buat, you kena guna benda tu juga. Alright. So, okay. Ada soalan? Any question? Tak ada Tak ada. Tak ada. Alright. Boleh setakat ni boleh faham Boleh. Alhamdulillah. Dah sarapan belum? Belum. Sedihnya dengar. Saya pun belum sarapan lagi.
Kita habis awal lah hari ni. Eh? Alah, habis awal pun korang ada rumah je kan. Kalau yang duduk kat Selangor memang tak boleh nak pergi mana kan. Alright, so kita pergi the next page. Number 6. Okay. Alright, kita tengok pula kat sini. Dia pattern dia berbeza. Okay, so this one, the next question is still ratio. Nampak tak ada ratio dia bahagi kat situ kan, ratio kan, nisbah. Ya. So X kuasa 2 tambah 4X tambah 3 bahagi X tolak 1 lebih besar daripada kosong. Nampak? So kata tadi ada ratio, nampak? Dekat dalam ratio pun dia boleh letak soalan ni dia tricky, dia macam-macam pembuat soalan boleh letak. So nampak dekat dalam ratio dia letaknya kuadratik, dia letaknya linear, nampak? This one is linear, ni atas ni kuadratik sebab dia kuasa 2. Nampak kuasa 2 ni? Kuasa 2 is a quadratic. Ni kuasa 1 kan? So kuasa 1 linear. Dia gabungkan kat sini linear ada, quadratic ada, and then semua ni ratio. Alright. So you kena faham konsep ratio 1 over X, which is X not equal to 0. X dekat mana? X dekat bawah. Bawah dekat mana? Dekat denominator dekat sini. X tak boleh sama dengan kosong. X tolak 1 tak boleh jadi kosong. Kalau sini, contohnya kat bawah ni saya buat X tolak 1 tak boleh sama dengan kosong. X tak boleh sama dengan 1. Okay, ni kalau saya buat kira-kira, kalau you tengok sini pun you boleh nampak. X tolak 1, apa nombor yang jadi X? So, 1 kan? 1 tu. Ni syarat dekat bawah. Alright. So yang dekat atas ni macam mana you kena buat? Kalau you tengok, you bila ke quadratic dalam kepala you dah belajar sebelum ni, you kena factorizekan dia. So factorizekan yang atas ni dulu. Okay, guna calculator ke, guna traditional method ke. So kalau kat sini dalam buku ni dia dah siap tulis. So X tambah 1, X tambah 3, okay, per X tolak 1 greater than 0. Okay, nampak? Dia dah siap kirakan lah. Jangan tanya, sir macam mana nak buat ni? Okay, hopefully you all dah tahulah guna calculator ke, alright? So, sekarang ni dia jadi macam ni. Dia ada 3, 1, 2, 3. Mana you akan ada 3 critical point. Okay, you akan ada 3 critical point. Okay? So, mana kita ambil yang atas ni dulu. So, yang atas ni, you X tambah 1 sama dengan kosong. Satu lagi, X tambah 3 sama dengan kosong. Okay, so kat sini ni X tambah 1 pindah sini jadi berapa? Jadi negatif 1 sebab ada positif di sini. So di sini X tambah 3 pindah sini jadi berapa? Jadi negatif 3. Kenapa ada 2 ni? Sebab yang you all dah factorizekan tadi. Daripada sini you factorizekan ada 2 bracket. So dua-dua ni you kena, maknanya akan ada kat atas ni je ada 2 point. Critical point ada 2. So dekat bawah ni, apa syarat dia macam saya kata yang ini tadi ni? X tolak 1 tak sama dengan kosong. X tak sama dengan 1. X tak boleh jadi 1. Okey, X tak boleh jadi 1 sebab apa? Bila X jadi 1, 1 tolak 1 jadi kosong. So 1 over atau apa-apa nombor, contoh solihin bahagi kosong pun akan jadi net error infinity. So kucing bahagi kosong pun akan jadi infinity. 5 bahagi kosong pun akan jadi infinity or net error. Kita tak boleh nak count sebab tu tak boleh. Sebab kita ada barang, satu barang, tapi kita nak bagi kat kosong orang, kita nak bagi kat siapa? Right? Instead of kalau kosong bahagi 1, kalau you tekan calculator, kosong bahagi 5, you tekan calculator, jadi berapa? Kosong bahagi 1 lah. Kosong bahagi 1 jadi apa? Berapa kelas? Kosong. Kosong kan? Sebabnya, you
you tak ada apa-apa tapi nak bagi kat orang, so kosong lah, tak dapat. Tapi kalau you ada apa-apa, you nak bagi dekat siapa, tak ada siapa aku nak cari orang ni. Alright, orang tak ada, so jadi infinity. Okay, so alright, so you dah ada 3 critical point. Ini 1, 2, 3. Nampak? 2 ni datang daripada numerator dekat atas, pengatas. Okay, yang ini tak sama dengan 1, datang daripada pembawah, daripada denominator. So next sampai you kena buat lah kotak, you dah ada critical point, buat kotak. Dua, empat, 5. So garis bawah. Okay, kat sini test point. Kita ada lebih kotak ni sebenarnya. Okay, the test point. Kat sini kita nak masukkan apa? Ni lah, X tambah 1 ni. Mana datang X tambah 1 ni? X tambah 1 ni datang daripada sini yang you dah factorizekan. Ni X tambah 3 datang kat mana? Ni. Okay, atas ni you kena samakan dengan kosong. Bawah ni you tak boleh samakan dengan kosong. You kena ingatlah sampai bila itu syarat rational function. So ni masukkanlah X plus 1. Ni X plus 3. Belajar tadi pada ni X minus 1. So kat bawah ni garis bawah. Ni lagi, ada lagi kan, sebab apa kita dapat conclusion. Alright, so ni tarik. Okay, so bila ada ni 3, maksud kat sini akan ada. Okay, nanti saya buat ni. Ya Allah. Ada 4 box nak susun dia. Okay, kita ada 3 kan. Okay, kita akan bermula dengan nombor berapa? Negatif 1 lah. Alright, sebab negatif 1 yang start dulu kan, daripada nombor negatif. So, negatif 1 kan negatif 3. Kalau dia semakin ke kiri, nombor yang mana yang kita letak awal? Negatif 3 kan? Negatif 3. Yes, good. So, negatif 3. List dulu, buat petak ke, buat bulat ke, buat bintang ke. Okay, lepas tu baru negatif 1. Lepas tu baru 1. Okay, kat sini you dah nampak. Oh, ini termasuk, ni tak termasuk, ni tak boleh ni. Tak boleh jadi 1. Okay, so kat sini inequalities dia lah sebenarnya. Ni inequalities dia. Tapi dia tak tulis inequalities dia lah. Okay, negatif 3. So kita buat apa? Kita buatlah X dia semakin ke negatif kan, negatif infinity kan. Alright, so dia akan kat sini you all letak X dulu. Okay, X lebih kecil. Okay, kita tengok ni soalan dia termasuk tak termasuk ni. Soalan dia tak termasuk, nampak? Soalan dia kat sini dia tak termasuk. Nampak? Dia tak ada pun lebih kecil atau sama dengan, betul, dia tak ada. So dia dekat sini X lebih kecil daripada negatif 3. Okay, so this one is between. Okay, X ni berada di antara negatif 3 dan negatif 1, betul. So tanda dia macam mana? Tanda dia lebih kecil. Okay, macam saya kata, dia tak boleh jadi macam ni. Negatif 3 lebih kecil daripada X, lebih besar daripada negatif 1. Siap ni, kena pantai ni. Dia tak ada terkangkang macam ni. Terkangkang ni tak ada, right? So dia satu arah je, ke kiri atau ke kanan. Alright, so kat sini negatif 3, kalau kita uji, betul tak? Negatif 3 lebih kecil daripada negatif 1. Logik lah kan, negatif 3 lebih kecil daripada negatif 1. Alright, so yang ni pun maknanya ada 2 juga lah macam ni. So X tu kat tengah-tengah, dia ada kat sini negatif 1, kat sini dia ada 1. Okay, so ni negatif 1. Okay, dia dia less. Okay, this one pun less lah. Ini memang dah confirm tak termasuk. Yang ini kenapa tak termasuk? Sebab you tengok dekat soalan. Soalan dia tak termasuk. Nampak? Dia greater. Tapi tak ada pun macam ni yang saya kata. Dia tak ada. Alright. So, negatif 1, X 1. Okay. Lepas tu kat sini, ni the last one lah. Ni X, dia semakin ke positive infinity, betul? Dan dia tak termasuk. Lebih besar daripada 1. Nampak? Dia yang sini, X lebih kecil daripada negatif 3. Dia ke kiri. Dan ni dia ke kanan. Dia semakin besar. So, nampak? Tanda dia berubah. Dekat sini, dia lebih kecil. X ni. Maknanya negatif 3, dia tak boleh jadi negatif 3. Tapi dia boleh jadi negatif
4, negatif 5, negatif 6, negatif 100. Okay. Macam ni X tak boleh jadi 1 tapi dia boleh jadi 2, 3, 4, 5. Okay. Alright. So test point. Kita nak test point. Ini kita kalau negatif 3 lepas negatif 3 is negatif 4. So kita ambil negatif 4. Okay. Antara negatif 3 dengan negatif 1 ada negatif berapa? Negatif 2 kan? So kita ambil negatif 2. Antara negatif 1 dengan 1. Negatif, kalau sini kan negatif 1, 0, 1. Betul? So sini ambil 0. Right? So ni X greater than 1 kita ambil 2. Itu 2. So kita test masuk. Benda lah ni X tambah 1 masukkan. Negatif 4 tambah 1 tolak 4 tambah 1. So jadi berapa? Negatif 3 kan? So negatif. Okay. Tak payah tulis negatif, tak payah tulis negatif 3, tak payah. Kita tak nak 3 tu. Kita nak try, kita nak dapatkan sign dia. Negatif 4 plus 1 is negatif 3. Okay? Negatif 2 plus 1 is negative 1. So negative. 0 plus 1 is positive 1. So positive. 2 plus 1 is 3. So positive. Okay. The second one. Negatif 4 tambah 3. Negatif 4 tambah 3 is negatif 1. Betul? Ini negatif 4 tambah 1 jadi negatif 3. Ini negatif 4 tambah 3 jadi negatif 1. So negatif. So ni negatif 2 pula. Tolak 2 tambah 3. Negatif 2 tambah 3 jadi positif 1. Betul? So positif. Okay, 0 plus 3. 0 tambah 3 is 3. Betul? So positif. This one 2. 2 tambah 3 jadi 5. So positif. Right? Kita tengok. Next. Okay. X tolak 1. Negatif 4, negatif 1. Tolak 4 tolak 1 jadi negatif 5. Betul? So, negatif lah. Jadi, negatif 2, negatif 1. Tolak 2 tolak 1 jadi negatif 3. So, negatif. 0 tolak 1 is negatif 1. Betul? Jadi, negatif 2 tolak 1. 2 tolak 1. 2 tolak 1 jadi positif 1 kan? So, dia positif. You kena mahir. Kat rumah tu kena negatif, positif, positif, negatif. Alright, so tak ada masalah. Okay, so conclusion. Macam mana nak buat conclusion? Kalau sebelum ni kita cuma ada 2 je sir. Macam mana ni sir? Okay, kita ada negatif, negatif, positif. Positif, negatif, negatif. Positif, positif, positif. Sekarang kita ada 3 sir. Alright, so kita buat 2 dulu. So tengok sini, baca dulu. Negatif, negatif berapa? Negatif, negatif, positif. Betul? So positif, negatif, negatif. Maknanya you kena baca, combinekan 2 ni dulu. Dah. Negatif, negatif, positif. So positif, ambil yang ketiga, positif dengan negatif jadi negatif. Okay, this one pula. Negatif, positif, negatif. Negatif, negatif, positif. Okay, ini pula. Positif, positif, positif. Positif, negatif, negatif. Yang ini positif, positif, positif. Positif, positif, positif. Nampak? Positif. Alright? Nampak? So ini, you kena mahir lah negatif-negatif kan yang saya buat hari tu kan. Positif, 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 negatif, 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 positif, negatif, positif, negatif, negatif, positif. Alright? So, combinekan 2 dulu. Negatif, negatif, positif, positif, negatif, negatif. Okay. Bila dah dapat, macam mana you nak tentukan you nak ambil sign yang berapa ni? Tengok pada soalan, alright? Tengok pada soalan. Okay. Dah sekejap ni. Sorry. Alternate. Alright. So, kita tengok pada soalan balik. Soalan dia adalah lebih besar kan? Lebih besar. So, lebih besar dia ke arah mana? Ke arah positif. Betul? Positif. So, you kena ambil yang mana? Negatif ke positif? Ambillah positif. Ambillah positif. Okay. Ambil positif. Nampak tu? Choose the positive sign because the inequalities is greater than 0. Okay. Ya, betul. Alright. So, dah siap-siap ni. 3 benda lah yang you nak kena letakkan. Nombor 1, ada inequalities. Notation. 2, interval. Notation. 3,
inequalities ni nak dapat daripada mana? Okey, yang mana yang you bulatkan? Yang mana you pilih positif, betul? So inequalities dekat mana? Sinilah. Yang ni 1, Dia tu ambil. yang ini 1. Okey, tu lah. Negatif 3 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada negatif 1, or X greater than 1. Nampak? You ada 2 kan? Okay, so you nak buat interval pula. Kena ada 2 juga. So ambil yang ni dulu. Ni dua-dua tak termasuk. Okay, so maknanya open bracket. Negatif 3, negatif 1, tutup bracket. Okay, so kenapa macam ni? Open bracket sebab tak termasuk lah ni. Alright. Or kita buat tanda macam ni, U. Okay. Ni X greater than 1. Asal tak ada pun macam ni, negatif 3, negatif 1, 2 tak boleh. So, dia kat sini dia mengarah ke mana? Dia mengarah ke kanan, betul? Kanan is positive infinity kan? So, bracket, kita akan start dengan 1 sampai positive infinity. So, kat 1 ni tak termasuk. Okay, macam tadi kan, X tak boleh jadi 1. So, dia tak boleh jadi 1. So, dia open bracket. Tak boleh jadi 1, tapi dia ke positive infinity. Maksudnya dia boleh jadi 2, 3, 4, 5, 6, 100, 1000, sejuta, trilion, right? Sampailah positive infinity. So, open or close bracket? Open bracket. Sebab apa dia open bracket? We can identify the value of infinity. Alright, so the number line. Kita garis dulu number line. Buat macam ni. Okay, 1 kita letak kat sini negatif 3, 1 kat sini negatif 1, 1 kat sini 1. Okay, so je lah kan? Yang ni dah di sini. Okay, bulatkan. Bulat kecil. Kan, bulatlah besar. Alright, so yang ini ni cantumkan lah. Ni pasangan dia, partner dia. Kalau dia kat situ. Yang ni pula 1. Bulat putih juga kan? Tak termasuk. Tarik ada panah ke sana. Ada sana ke mana dia punya positive infinity. Dah siap. Dapatlah 100 markah. Nampak tu? Negatif 3, negatif 1. 1 hitam putih-putih titik dia. This one 1 ni putih. Dia tak ada tag lalat. Lalat tu termasuk. Right? Macam itulah ceritanya kelas. Alright. Ada soalan kelas? Tak ada. Okay, good. Tak ada, sir. Kalau depan-depan saya kan, kalau saya ni ajar dekat dalam kelas kan, mesti saya akan suruh buat soalan dekat depan. Tapi you all bertuah lah. Sebab takkan buat kat depan. Kalau student-student sebelum ni, saya dah mengajar almost 10 tahun. Takkan lari, diorang mesti kena buat kat depan. So you all, saya kan nak buat kan, saya bertuah lah. Tua bahaya. Tapi you all satulah, you all kena belajar sendiri kan. Dia tak boleh jumpa depan-depan. Kena fahamkan sendiri. Kalau depan-depan ni dia lebih mudah kan. Dah pergi next is number 7 and number 8. Okay, kita masuk sedikit tentang absolute value. Okay, kita dah habis linear, kita dah habis apa tu namanya, quadratic, kita dah habis rational. So kita masuk tengok absolute pula. Itu absolute. Absolute modulus. Setelah you perhatikan dekat sini, ni absolute value. Definitions of absolute value. The absolute value of a real number A written as a, nampak ada 2 palang kat sini. So dia ada, dengan pencil. This one kita panggil absolute. So maknanya absolute ni, bila buat macam ni, dia ada 2. Perdalannya dia ada 2. Satu, dia akan jadi A. Satu, dia akan jadi negatif A. Maknanya dia ada 2 nilai juga, macam kuadratik. Okay. Bila macam kuadratik X kuasa 2. X kuasa 2 maksud dia sama juga, dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif, atau dia boleh jadi dua positif atau dua boleh jadi negatif. Yang ini bila dia buka dua-dua ni, dia buka baju dia ni, dia buka bracket dia ni. Okay, so dia satu A, satu negatif A. Alright. Apa syarat A ni? Nampak kat belakang ni dia ada syarat ni.
bila mana if A tu lebih besar atau sama dengan kosong. Okay, kalau negatif A ni, bila mana A tu tak sama dengan kosong. Isa, kenapa atas ni greater ada tanda ala ni lebih besar atau sama dengan kosong? Yang bawah ni tak ada sama dengan, tak bolehlah sama dengan sebab atas ni dah ambil sama dengan. Kan? Kalau kat atas ni A sama dengan kosong, sebab bila sama, lebih besar atau sama dengan maknanya untuk jadi A positive value, A ni kita boleh consider dia start dengan kosong. Dia mesti bermula dengan kosong, 1, 2, 3, 4, 5 sampai positive infinity. Tapi dekat bawah dia akan jadi negatif A bila mana A ni, kalau dia jadi kosong, apa beza dengan yang atas kan? So maknanya dia akan bermula dengan negatif 1 lah. Dia tak boleh jadi kosong sebab kosong ni dah berada dekat atas. Alright tu. Right. Nah, ni for example, since negative 4 is less than 0, the second rule must be used to get negative 4, negative 4. Kita tengok sikit. Yeah. Next one. X tolak 7 tarik 9. Okay, sama dengan 2. Nampak? Alright, so ini kita tak masuk, ini equation sama dengan 2. Kita tak masuk lagi yang lebih besar atau sama dengan ni, inequalities. Okay, you tahu yang ini inequalities, yang ini yang sama dengan ni kita bagi dia equation. Okay, beza. Okay. So macam dia akan ada 2 kemungkinan berlaku. Alright, so maksud dia akan jadi, dah senang saya buat nak panah macam ni lah, bagi orang nampak lah. 1, X tolak 7 sama dengan 2. Satu lagi, X tolak 7 sama dengan negatif 2. Okay, nampak X tolak 7 sama dengan 2 kan kat sini. Bila you buka ni, maksud dia, okay, dia akan jadi 2 ni, sama ada dia akan jadi 2 ataupun dia akan jadi 1 ni negatif 2. Okay, so X tolak 7, so X sama dengan 2 tambah 7, X sama dengan 9. Yang ni, X tolak 7 sama dengan negatif 2, X sama dengan tolak 2. Yang X tolak 7 sama dengan negatif 2, so X sama dengan tolak 2 tambah 7. Kenapa tambah 7? Sebab sini negatif, pindahkan sini jadi positif. So X sama dengan tolak 2 tambah 7 sama dengan 5. So dia kata apa? The solution set is, ni solution set dia. Dia ni, ini kita panggil the set lah. Okay, 5 dan 9. Okay, ini dia boleh jadi 5, dia jadi 9. The solution set is, okay, there are 2 possibilities. Satu dia jadi, bila kita buka ni, satu dia jadi positif, satu dia jadi negatif. Okay. So yang kedua, 6X tambah 7 sama dengan 10. 6X tambah 7 10. Okay, so bila you buka, X tambah 7 10. Satu lagi 4 6X tambah 7 sama dengan negatif 10. Sini 6X sama dengan 10 tolak 7. 6X sama dengan 3. X sama dengan, okay, ni 10 tolak 7 jadi 3 betul. 6 kali X betul. Ni kalau tolak pindah jadi tambah, kalau tambah pindah jadi tolak. Kalau di darab, so apa jadi? Kalau darab kat sini kita akan jadi pecahan, bahagilah. So 3 bahagi 6 ataupun sama juga dengan 1/2, betul? 1 kali 3, 2 kali 3, 6. Yang ini pula 6X sama dengan tolak 10. Pindahkan positif 7 jadi negatif 7. So 6X sama dengan tolak 10, tolak 7 negatif 17. X sama dengan, ni darab betul, pindah sini jadi bahagi negatif 17 bahagi 6. Alright, so
Apa jawapan dia? Negatif. Okay. So, solution set dia kat sini negatif. So, negatif tu akan berada dekat kiri. Negatif 17/6. Kat sini 1/2. 1/2. Nah. Okay, this one is equation. Nampak? Equations. Tak masuk lagi inequalities. Okay, macam ni kalau you tengok, saya besarkan. Dia ada soalan ni. Dia boleh try ni. 3 kat sini kan, 3. Okay. Ke 5 tolak 2x tambah 4 dengan 9. Okay. Sini 5 tolak 2x tambah 4 sama dengan 9. Okay. Kita nampak kat sini. Sini 3 darab tau. Ni maksudnya 3 darab. Okay, 5 tolak 2x tambah 4. So, you kena pindahkan dulu yang tambah 4 ni. Yang darab ni jangan pindahkan. Oh, ni sekata darab. Bila kat sini lah. Tak boleh. Tak boleh. So, rule dia yang pertama, ini dia berpasangan. So, kena last kali. Pindahkan yang ada tambah ataupun tolak dulu. So, ni kita buat 5 tolak 2x sama dengan 9 tolak 4. So, 3, 5 tolak 2x sama dengan 9 tolak 4 berapa? 5 kan? Okay, 5. Okay, sini darab kan? Barulah kita selesaikan kan macam yang atas tadi tu. So, yang ini you biarkan 5 tolak 2x dalam absolute. This one is absolute sama dengan 3 pindah sini jadi bahagi untuk 5/3. Itu yang jadi macam ni. Dia kata apa? Simplify, mudahkan. Right? Right. So, bila you dah dapat macam ni, ni barulah you boleh pecahkan. 1, 2, maksudnya dia akan jadi 5 tolak 2x sama dengan 5/3. Yang ini 5 tolak 2x sama dengan negatif 5/3. Satu jadi positif, satu jadi negatif. Okey, kita tengok ya. Ni solution dia. Dia kan saya bagi kat you online tu kan. So you boleh tengok lah. Right. Usahakanlah. 1, 5/3 sama kan. 5/3, 1 sini negatif 5/3. So selesaikanlah. Yang ini you boleh buat lah. You boleh tengok. So sampai sekali last. Dapat 10/3, 5/3. Okay. Islam mengajar macam ni daripada tak boleh jalan ni. So kalau you tengok kat sini kelas, saya ni 5/3. Okay, this one is 5/3. Ni 10/3. So 5 dengan 10 nampak macam ni. You kena tengok. So maknanya yang berada di kiri 10/3 dulu. 10/3 baru 5/3. Okay, jangan terbalik salah. Okay. Dan macam ni pula you dapat dua-dua absolute. Okay, dua-dua absolute. 2x tolak 5 sama dengan 8x tambah 3. So, satu, bila you buka, okay, so yang ni, alright, jadi, there are two possibility. Satu, 2x tolak 5 sama dengan 8x tambah 3. Okay, satu lagi 2x tolak 5 sama dengan negatif. Okay, maksud dia ada dua. Satu, 2x tolak 5 sama dengan 8x tambah 3. Okay, satu lagi, 2x tolak 5 sama dengan negatif 8x tambah
3. Satu positif, satu negatif. Dia terbalikkan pun boleh. Sama ada yang ni, yang sini jadi positif, negatif. Ni, macam ni, dia jadikan yang 8x tambah 3, satu positif, satu negatif. Ataupun you boleh terbalikkan sebab dua-dua ni absolute. Nampak? Dua-dua ni absolute. Sama ada you nak buat terbalik, 8x tambah 3 sama dengan ni, lepas tu ni jadi negatif balik pun boleh. Dia akan dapat jawapan yang sama. You boleh try. Okay? So kat sini ada latihan. Tu apa ada latihan. You boleh try balik. Ni dia Ini yang saya kata bila sama dengan adalah equation. Kalau tanda-tanda Allah benda Allah ni, benda Allah benda ni kita panggil apa? Inequalities. Okay. Inequalities nampak? Kita sambung nantilah. Okey, nampak ni saya tunjuk sikit. Okey, ni 2x tambah 4 ni absolute. Tapi dia masuk inequalities. Dia ada lebih kecil sama dengan. Alright, so ni cara penyelesaian dia. Kita pergi lagi guys. So ni kita akan masuk next class lah. InsyaAllah. Saya tengok value equations involving absolute value and relative value. Sambut. Dah nanti yang ni saya boleh masuk next class sikit lah. Apa boleh go through sikit. Ni latihan, ni dah start latihan, ni latihan. Lagi kita ni kompleks. Nanti saya jumpa you hari Rabu Hari Rabu saya rasa setakat ni je lah untuk hari ni. Okay guys, ada soalan apa-apa tak? Tak ada. Yang apa ni sir, kenapa soalan tadi lain sikit? Cute lah sir, alhamdulillah, macam-macam pun. Alright, so okay boleh. Semua ni soal. Yes, Suhaila nak tanya soalan ke? Ni boleh on je, apa tu, boleh on video ni, mikrofon. Zaila ada soalan? Saya kalau nak print screen, okay. So kita orang senyum dulu. Allah. Senyum lah tu tengok gambar tak nampak cikgu semua lah tu sun. Tak tahu tu kan korang mandi ke tak mandi. Saya tak mandi ni. Mandi ke ni? Dah duduk rumah kelas sekolah 5 tak mandi. Oh saya dah terjebak. Okay. Alright, so mesti tak mandi kan korang ni. Tahu air mandi siap tak tak mandi. Bau sikit sampai sini. Sampai segamat tu. Alright, kelas. Okay, apa soalannya tu? Untuk yang soalan yang absolute number yang bracket tu sama dengan bracket juga. Maksudnya yang kita pilih untuk jadikan dia tambah tolak tu mana-mana lah. Maksudnya satu lagi. Dia boleh. Dia salah satu sebab dia pergi sini. Okay, contoh macam ni 2x tolak 5. Dia jadi satu positif kan? Sorry, my pens. So, satu positif, satu negatif. Kalau you terbalikkan juga, maksud dia dia jadi 8x tambah 3 sama dengan 2x tolak 5 atau 8x tambah 3 sama dengan negatif
2x tolak 5. Okay. Dia sama. Sebab dua-dua ni sini pergi sini pun sama, dia pergi sini pun sama. So dia akan dapat ending dia, end up dia akan dapat jawapan yang sama. Tapi untuk soalan macam you all ni, normally nanti saya try lah untuk scan ada kot soalan-soalan lama tu. This one is for starting untuk you all tahulah pasal absolute, tapi sebab dia masuk equation kan, ni semua equation kan. Tapi kalau yang betul-betul inilah dia jalan kerja dia lebih kurang sama, cuma dia tambahkan benda alami je. You all, at least you all tahulah apa beza sama dengan, dan this one is equation, this one is inequalities. Jalan kerja dia lebih kurang sama. Kita tengok lagi benda. Ini dia guna sambang 4 kuasa 2. Okey, sama ada guna. So soalan lain ada apa-apa ke? Kalau tak ada, kita sudah ikhlas. Ya, Ilyas. Maksudnya macam yang tadi tu, absolute number yang dekat sebelah satu lagi persamaan tu, kita anggap macam dia tak ada lah. Dia sebab dua-dua tu ke sini pun dia, ke sana pun dia, macam tu. Oh, okay. Alright. Ikhlas, kalau tak ada, saya nak lepaskan you all. Dapat tak ada, lepaskan. Okay. Tak ada apa-apa So kita sudahi. Saya pun nak pukul 9.30 solat duha. You all jangan lupa solat duha. Okay, lepas tu study balik, InsyaAllah. Kita sediakan dengan Suprawal As. Okay kelas, jangan lupa you all isi attendance. Sekejap lagi nanti dalam pukul, saya nak duha dulu, so mungkin dalam pukul 9.45, 9.50 nanti you all fill up form, guna Google Form guys. Thank you. Assalamualaikum. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you. Okay, Azli semua.